Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY, channel yang sentiasa membongkar isu-isu yang ramai orang tidak berani sentuh. Hari ini kita ingin mengulas satu topik yang ramai orang sudah mulai persoalkan. Apa sebenarnya yang berlaku dengan GLC Sabah? Siapa yang rosakkan? Siapa yang kaya raya? Dan kenapa walaupun Sabah ini kaya dengan hasil bumi, minyak, gas, kayu balak, tapi rakyat masih lagi ramai yang hidup susah. Anak muda menganggur dan ekonomi tempatan macam hidup segan mati tak mahu. Baru-baru ini satu artikel panas tulisan Daniel John Jambul bertajuk What Happened to Sabah GLCs? Decay worsened under Hajiji, Gapari, Joakim, Syahelmi, and Masidi. Artikel ini telah menggegarkan suasana politik Sabah dan di dalam artikel itu Daniel John Jambul tidak berselindung langsung. Beliau terus menghentam pentadbiran Haji Jinor dan Masidi Manjun secara terbuka. Katanya kegagalan GLC di Sabah ini bukanlah benda yang baru dan bukan juga berlaku secara tiba-tiba. Ia berlaku semasa Hajiji dan Masidi sendiri berada dalam kabinet negeri, memegang portfolio penting dan kuasa buat lantikan, kawal duit negeri, dan juga mengawal struktur GLC. Jadi kalau sekarang mereka ingin datang kononnya sebagai penyelamat, soalan kita, siapa sebenarnya yang cipta masalah ini sejak mula dahulu? Bayangkan, selama bertahun-tahun mereka duduk dalam pentadbiran negeri, Masidi pernah memegang portfolio keuangan dan sekarang memegang portfolio berkaitan dengan GLC. Hajiji pula selain ketua menteri pernah jadi sebahagian daripada pelbagai pentadbiran sejak zaman UMNO dulu. Tetapi anehnya, hanya beberapa bulan sebelum pilihan raya negeri, barulah mereka sadar tentang masalah GLC yang teruk ini. Tidak pelikkah kalau begitu? Rakyat Sabah ini setahu saya dan saya yakin bukanlah rakyat bodoh. Kita tahu beza antara reformasi tulen dan juga gimmick politik. Sekarang ini mereka tubuhkan jawatan kuasa pemantau GLC, melantik beberapa tokoh profesional, dan membuat pengumuman tentang transformasi. Tapi di sebalik semua itu, soalan besar masih lagi belum dijawab. Kenapa selama ini mereka diam? Mana langkah-langkah reformasi masa mula memegang kuasa dahulu? Kenapa baru sekarang? Satu perkara yang Daniel John Jambul bangkitkan ialah Sabah ada lebih 250 GLC. Banyak yang rugi, banyak yang tidak berfungsi. Malah ada yang sekadar jadi tempat buang kroni politik yang kalah PRU ataupun PRN. Tetapi peliknya, semua GLC ini masih dapat budget jutaan ringgit setiap tahun. Dan bila gagal, tidak ada siapa yang kena bertanggung jawab. Siapa yang pilih pengarah-pengarah GLC ini? Siapa yang tanda tangan JV dengan syarikat Malaya yang membawa keluar hasil bumi Sabah, tetapi pulangkan untung yang sikit sangat kepada negeri? Kalau kita rujuk laporan Ketua Audit Negara tahun 2022, lebih 60% GLC Sabah mengalami kerugian atau prestasi tidak memberangsangkan. Sinar Harian juga melaporkan ada pengarah-pengarah GLC yang bergaji 25.000 sebulan walaupun syarikat itu rugi bertahun-tahun. Malah laporan The Edge pernah mendedahkan bagaimana Sabah buat JV dengan syarikat dari Semenanjung dalam proyek pelabuhan dan tenaga. Tapi pulangannya kepada negeri hanyalah sekitar 15% sahaja. Selebihnya entahlah masuk poket siapa. Tapi yang pasti rakyat Sabah tidak merasa apa-apa. Daniel juga membangkitkan tentang SMJ Energy, kononnya dijadikan contoh reformasi. Tapi adakah 1-2 kejayaan itu cukup untuk membuktikan keseluruhan sistem sudah berubah? Dia kata, one swallow does not make a summer. Maksudnya, janganlah hanya sebab ada satu syarikat nampak untung, kita sudah menganggap semua GLC sudah bersih. Realitinya, sistem masih lagi kotor, masih lagi kabur, dan masih dipenuhi unsur kronisme. Kita juga kena tanya,
Kenapa beliak Sabah masih lagi ramai yang menganggur? Kenapa usahawan tempatan susah sangat untuk bersaing dengan GLC yang ada akses kepada dana, tanah, lesen, dan kelebihan politik? Bukankah sepatutnya GLC bantu rakyat? Tapi sekarang GLC seolah-olah menjadi pesaing kepada rakyat sendiri. Malah lebih teruk, ada yang jadi alat politik untuk mengumpul dana pilihan raya ataupun lindungi kroni. Daniel mencadangkan beberapa langkah yang penting. Audit bebas ke semua GLC sejak 20 tahun lepas. Pengisytiharan harta oleh semua ahli lembaga GLC, had kepada pelantikan politik, dan undang-undang yang melindungi penyertaan anak Sabah dalam GLC. Tapi adakah kerajaan negeri sekarang berani laksanakan semua ini? Atau ini semua akan terus menjadi janji manis pilihan raya? Yang peliknya, media arus perdana jarang menyentuh isu ini secara telus. Malah SPRM pun nampaknya senyap saja. Adakah karena ada tangan-tangan gaib yang melindungi pemimpin terlibat? Adakah ini harga yang kita bayar karena Sabah terlalu bergantung pada pusat? Kalau benar GLC di Sabah sudah menjadi barah, kita kena tahu siapa yang tanam benih kanser itu. Dan jangan pula kita lantik semula doktor yang sebenarnya puncak penyakit itu. Sekarang ini kita sudah sampai ke saat penting, menjelangnya PRN Sabah. Soalan besar yang kita semua kena fikir, patutkah kita terus percaya kepada pemimpin yang sama? Atau kita perlu beri peluang kepada kepimpinan baru yang benar-benar mahu mengubah sistem dari akar umbi? Kalau Haji G, Masidi, dan geng-geng mereka betul-betul mahu reformasi, kenapa tidak buat dari dulu? Kenapa tunggu sampai rakyat sudah marah, sampai media sosial pun bising, baru mau bertindak? Sabah ini negeri yang kaya, tapi rakyatnya masih lagi sangat miskin. Masalahnya bukan tidak ada duit, masalahnya duit disalah urus. GLC sepatutnya jadi pemacu pembangunan ekonomi negeri dan bukanlah lubuk kroni. Dan kalau kita tidak berani soal siapa yang sabotaj masa depan Sabah, kita akan terus ditipu dengan janji palsu, manifesto kertas, dan gimmick PRN yang recycle. Sebelum saya tamatkan video ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk fikir dan komen. Patutkah kita minta audit penuh semua GLC Sabah sejak 20 tahun lepas? Patutkah Masidi dan Haji G disiasat secara terbuka atas kegagalan pentadbiran GLC? Patutkah pelantikan politik ke GLC diharamkan sepenuhnya? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah masih sanggup memberi kepercayaan kepada pemimpin yang sudah lama memerintah tapi gagal pulihkan ekonomi negeri? Coba tuliskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan juga lupa untuk tekan like kalau Anda setuju yang GLC perlu dibersihkan. Tekan share supaya lebih ramai rakyat Sabah sadar realiti sebenar. Dan subscribe ke channel ini Currents via MY untuk terus bersama kami dalam membongkar isu-isu panas politik tanah air. Kita rakyat Sabah sudah penat menjadi mangsa. Dan sampai masa kita bangkit dan lawan balik. Bukan dengan senjata, tetapi dengan maklumat dan kesedaran. Sebab inilah senjata paling kuat di dalam demokrasi. Baiklah semua, jumpa lagi di dalam episode seterusnya Currents via MY, Suara Rakyat Nadi Perubahan. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja semua. Terima kasih.